Pengundian PRK Parlimen Pulai Dewan Negeri Simpang Jeram 9 September. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram Johor pada 9 September. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata tarikh penamaan calon bagi kedua-dua kerusi berkenaan pula pada 26 Ogos. Beliau turut memaklumkan hari pengundian awal ditetapkan pada 5 September. SPR telah melantik seorang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 5 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh resmi berkempen, SPR telah menubuhkan 2 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPK-PR yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas di Menara SPR Putrajaya. Mesyuarat itu diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi Parlimen P161 Pulai dan Dewan Negeri N13 Simpang Jeram susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Penggunaan sistem automasi dan mekanisasi akan terus diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor agri-komoditi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerjasama melibatkan pihak industri akan terus diperkukuh. Dah nampak perubahan, misalnya kata SIMDB sekarang ini banyak menggunakan otomasi dan mekanisasi. Dan malahan banyak pekerja-pekerja Malaysia sendiri yang sekarang ini bekerja dengan SIMDB disebabkan dia kurang kepada buruh-buruh kasar tapi lebih kepada semi skill workers. Dan di sini yang menarik sebenarnya kalau kita dapat lihat kejayaan SIMDB ini dapat digunakan kepada keseluruhan rantaian ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor perladangan, sudah pasti ianya akan dapat membantu dan kurangnya kebergantungan kepada pekerja-pekerja asing. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, usaha meningkatkan pengeluaran sektor agri-komoditi juga menjadi tumpuan. Ia sekaligus akan meningkatkan ekspor sektor itu selain menambah pendapatan pekebun kecil terlibat. Kita boleh memfokuskan pertama sekali dari segi produktiviti. Bila kita mengatakan produktiviti, kita kena melihat dari segi keseluruhan rantaian pengeluaran hasil komoditi. Dari segi penanaman, input pertanian, proses ataupun mekanisme pertanian itu sendiri, bagaimana kita nak menanam, bagaimana kita hasilkan pendapat yield yang lebih, dan bagaimana proses penuaian, apakah teknologi-teknologi baru nak digunakan, dan bagaimana pula hasil-hasilan hiliran yang kita nak tambahkan. Pentadbiran Tanah Pemacu Kemakmuran Malaysia Madani menjadi tema sempena sambutan Majlis Hari Tanah Negara ke-7 tahun 2023. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si berkata sambutan itu bertujuan menghargai sumbangan warga pentadbiran tanah di seluruh negara. Ujarnya, pelaksanaan pentadbiran tanah menerusi sistem e-tanah telah memberi impak positif kepada peningkatan hasil kerajaan negeri. Ini berkaitan dengan pentadbiran tanah negara, insya-Allah. Kesan pertumbuhan ini turut memberi peluang kepada peningkatkan urus niaga. Hak tanah melipatkan 386,047 perserahan pintar milik tanah di pejabat-pejabat tanah seluruh negara kecuali Sabah dan Sarawak. Berdasarkan rekod pihak JKPTG, sebanyak 293,690
atau 90.08%. Peserahan pinta milih tanah tersebut telah berjaya ditaptakan dalam bentuk 1 hari. Sempena sambutan itu, buku Hala 7 Baharu Pengurusan Tanah Persekutuan 2021-2030 turut dilancarkan. Buku tersebut jadi panduan kepada pemegang taruh dan pihak berkepentingan dalam aspek pengurusan tanah persekutuan. Fokus diberi terhadap penambahbaikan tadbir urus. Selain itu, ia merangkumi aspek perundangan, modal insan, kerjasama strategik, integriti, teknologi ICT serta peranan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Kita beralih ke perkembangan menjelang PRU DUN ke-15. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun akan dikekalkan sebagai Menteri Besar jika gabungan PH dan BN menang di negeri itu. Beliau yang juga calon N13 Sikamat berkata, perkara tersebut telah mendapat persetujuan daripada kedua-dua Presiden PH dan BN. Kita sedia maklum bahawa saya telah diumumkan bahawa saya akan menyambung segi sepenggal, dan saya rasa bahawa kita akan pastikan bahawa peralihan ini akan baik, dan saya juga berharap bahawa masyarakat akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Beliau ditemui pemberita selepas majlis menerima kunjungan Perdana Menteri di Bandar Anstek Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memaklumkan bahawa beliau berpuas hati dengan prestasi Aminuddin sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan selama 5 tahun. Pada PRU DUN ke-15, Datuk Seri Aminuddin bakal berdepan saingan 4 penjuru daripada Wakil Perikatan Nasional dan 2 calon bebas. Sementara itu, di Pulau Pinang, penduduk kawasan DUN Sungai Dua mahukan wakil yang sentiasa menjaga kebajikan rakyat. Mereka berharap calon yang menang di kawasan itu akan bersama-sama penduduk bagi memudahkan segala urusan, terutamanya dalam penyaluran bantuan. Kita sangat-sangat memerlukan satu wakil rakyat yang sentiasa perhatian dengan masalah rakyat. Jadi maknanya dia akan turun dari apa juga aktiviti yang pihak rakyat jalankan, kita dapat laksanakan dengan baik. Tapi sekarang dah kerajaan perpaduan. Jadi kita mengharapkan wabi yang akan dipilih nanti adalah sama dengan kerajaan di pusat. Jadi peruntukan atau bantuan untuk rakyat mudah didapati. Saya nak calon yang boleh kerja, boleh bantu rakyat, boleh berjumpa sentiasa. So rakyat yang sentiasa bersama rakyat di sini, calon yang sentiasa bersama rakyat-rakyat di sini. Kalau kita nak minta apa-apa bantuan, pertolongan, kita rasa akan memudahkan kita lah untuk berjumpa dengan calon di sini. Kata sentiasa menjaga kebajikan rakyat, ambil beratlah tentang rakyat, dan juga orang kata yang jujur amanah tu memang kita nak. DUN Sungai Dua menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon BN Datuk Dr. Shaikh Husin Maidin dan Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusof. Penduduk di DUN Bagan Dalam pula berhasrat lebih banyak kawasan tarikan pelancong dibina di kawasan itu. Selalunya bila kita tengok Pulau Pinang, bila turis kata Pulau Pinang je, dia akan pergi contoh Georgetown, Street Art semua kan. So bila ada macam contoh di sini ada Butterworth Street Art, so orang boleh datang ke sini nak tengok tourist attraction. Saya akan berusaha untuk mengembalikan feri warisan atau sekurang-kurangnya feri yang akan boleh membawa kenderaan kereta di dalamnya. Rakyat Pulau Pinang memang rindu kepada feri warisan.
Don Bagandala menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon DAP, PN, PFP dan Bebas. Polis kontingen Terengganu telah menerima beberapa laporan berkaitan ketidakpatuhan sepanjang kempen PRU DUN ke-15. Untuk perinciannya kita terus bersama Siti Jamilah Hanim. Jamilah, berapa banyak laporan yang diterima setakat ini? Ya, semalam Polis Kontingen Terengganu telah menerima 3 laporan, iaitu yang pertama dan kedua berkaitan dengan billboard calon P036 Parlimen Kuala Terengganu bersama Perdana Menteri telah dirosakkan. Manakala laporan ketiga berkaitan bendera Parti Barisan Nasional dirosakkan di Marang dan kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Dan untuk makluman juga, sehingga semalam 7 kertas siasatan telah dibuka berkaitan seksyen yang sama. Manakala statistik ceramah pula, sehingga semalam 65 jumlah permohonan yang telah diluluskan untuk bertarikh 2 Ogos saja, di mana pecahan permit yang telah diluluskan iaitu 22 daripada Barisan Nasional, 42 daripada Perikatan Nasional dan 5 daripada Pakatan Harapan, dengan keseluruhan jumlah yang telah dipohon bermula pada hari penamaan calon 29 Julai lalu sehingga semalam adalah 215 permit yang telah diluluskan oleh pihak PDRM. Dan sementara itu, Datuk Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, berkata aktiviti kempen menunjukkan peningkatan dalam bentuk ceramah maupun walkabout yang dilakukan oleh calon-calon bertanding, dan pihaknya akan terus memantau kempen-kempen calon dan parti-parti bertanding dalam PRU DUN ke-15 kali ini dalam memastikan ketenteraman awam terus kekal harmoni. Dan beliau juga menyeru sekali lagi agar semua pihak yang terlibat sepanjang berkempen ini tidak menimbulkan sebarang bentuk provokasi yang boleh menyebabkan tindakan undang-undang diambil, dan berkempenlah secara berhemah dan tidak terlalu mengikut emosi serta tidak menyentuh isu 3R. Dan diharapkan ini sebenarnya nasihat yang diberikan oleh Ketua Polis Terengganu kepada semua calon-calon dan juga penyokong-penyokong parti yang bertanding. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Laporan terus dari Terengganu untuk berita tengah hari ini. Kami rakan tugas, silakan. Jamie, terima kasih. Di Sepang Selangor pula, tiada sebarang provokasi dan isu sensitif khususnya berkaitan 3R dibangkitkan oleh parti-parti politik ketika berkempen. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Zanaria Zainal Abidin. Zana. Baiklah, saya ketika ini berada di Parlimen Sepang. Hari ini memasuki hari ke-6 kempen Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Selangor ke-15, di mana calon-calon sedang rancak mendekati pengguna dan juga ceramah-ceramah yang dijalankan. Bendera-bendera parti juga terus dipasang di kawasan di Parlimen Sepang ini. Untuk itu, bagi mengetahui mengenai perjalanan kempen dan juga ceramah di kawasan Sepang ini sama ada mematuhi peraturan atau tidak, saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Sepang, iaitu Tuan ACP Wan Kamaru Azran Wan Yusof. Selamat tengah hari, Tuan. Ya, selamat tengah hari. Assalamualaikum semua. Tuan, bagaimana setakat ini perjalanan kempen dan juga ceramah calon-calon yang bertanding di kawasan Sepang ini? Berapa permit yang telah dikeluarkan? Setakat ini, daripada bermulanya penamaan calon pada tarikh 29 hari bulan Julai baru ini sampailah ke hari ini, terdapat sebanyak 37 permit yang dikeluarkan, yang mana 15 permit dikeluarkan kepada PSM, 11 kepada PHBN, 6 kepada PRU dan 5 kepada PN. Tuan, setakat ini ada tak yang menyalahi undang-undang seperti tidak mendapatkan permit dan menyentuh 3R? Pertama sekali, yang berkaitan dengan ceramah yang tidak mendapat kelulusan, setakat ini kosong. Kita tak ada mendapat apa-apa feedback yang menyatakan terdapat ataupun terkesan ceramah tanpa permit. Dan kalau ada ceramah yang mendapat kelulusan, tiada yang menyentuh isu 3R ataupun perkara-perkara yang sensitif kepada masyarakat. Bagaimana pula dengan kekuatan anggota, Tuan, sepanjang kempen pilihan raya dan juga masa hari mengundi nanti? Semasa hari mengundi ataupun hari D-Day, kekuatan yang kita gunakan seramai lebih kurang 700 orang.
daripada kekuatan kita seramai 818 orang. Ya. Okay, Tuan, akhirnya nasihat Tuan kepada calon dan juga pengundi-pengundi sepanjang kempen ini. Nasihat saya kepada calon, kepada penyokong serta masyarakat keseluruhan, saya hendak mengingatkan mereka tentang undang-undang yang telah diwujudkan supaya mereka mematuhi undang-undang. Jika terdapat ceramah yang telah diluluskan ini, pastikan sensitiviti 3R. Yang kedua, kepada penyokong-penyokong yang menjalankan kempen ataupun memasang banner ataupun apa-apa spanduk, pastikan pemasangan ini dibuat di tempat yang selamat, tidak mengganggu pengguna jalan raya contohnya. Dan diharapkan mereka ini tidak melakukan sabotaj ataupun khianat kepada apa-apa banner pihak lawan ataupun bendera yang mana boleh menyebabkan berlakunya kacau ganggu dan seterusnya menyebabkan perlakuan jenayah berlaku. Okey Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Berita Tengah Hari. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Kembali bersama rakan tugas, silakan. Zanaria, terima kasih. Kempen di Kedah semakin rancak, khususnya di N26 Tanjung Dawai. Wartawan Firdaus Mokhtar memaklumkan kawasan itu terus menjadi tumpuan pelancong membeli belah hasil laut. Kita teruskan, Firdaus, apa lagi yang menarik pada hari ke-6 kempen hari ini? Teruskan. Baik, Faiz Syahira. Ketika ini saya berada di Arkid Tanjung Dawai sempena hari PRU ke-6 di Dewan Negeri Kedah, khususnya di Tanjung Dawai ini anda dapat lihat pelbagai bendera dan juga poster yang turut diwarnai dengan calon-calon menerusi parti masing-masing mewarnai di sini. Dan kini saya akan bersama dengan beberapa peniaga untuk ketahui harapan mereka selepas PRU Dewan Negeri Kedah ini. Ikuti reaksi yang saya kongsikan di sini. Okey, untuk DUN Tanjung Dawai ni saya harapkan lebih membangun lepas ni. So siapa yang dapat jawatan tu saya harapkan kerap turun padang dan tengok persekitaran Tanjung Dawai lah. So kita boleh membangun sama-sama. So kita boleh komersialkan lagi lah Tanjung Dawai ni supaya seluruh Malaysia kenal Tanjung Dawai ni. Produk abang ni bagaimana? Produk mungkin kita boleh komersialkan juga. So barang-barang ni ramai banyak daripada anak tempatan sendiri yang buat. So kita boleh komersialkan, kita boleh perbanyakkan produktiviti di Tanjung Dawai lah. Kalau boleh tu nak bagi pengunjung tu mai ramai lagi lah. Macam tu lah. Law ni slow sikit lah sejak lepas pada mengundi hari tu dia slow sikit. Kalau boleh tu lepas hari ni pula tu kalau boleh bagilah orang ramai sambutan ni sikit, goh sikit. Sebab Tanjung Dawai pun terkenal juga kan. Rata-rata orang dah buat TikTok pun tengok sambutan okey jugalah. Tapi orang main sini tu lah jadi slow. Korang sikit. Kalau boleh tu nak bagi mereka main meriah macam dulu lah. Dulu kalau Tanjung Dawai tu memang meriah, kalau cuti tu memang top lah tahun ni. Cukup semua rasa. Kalau tak cukup tu, kalau dari segi kebersihan tu tak tahulah, tu majlis lah ni handle kan. Tu kita tak boleh nak ni lah. Kalau macam orang luar komplain ke apa, tu majlis lah paling kena handle tu. Kalau bagi kita tu dah cukup dah, bagus dah lah. Baik, N26 Tanjung Dawai ini calon yang bertanding adalah lawan 1 antara calon Barisan Nasional Datuk Saiful Hazizi Zainal Abidin bertemu calon penyandangnya itu Ustaz Hanif Ghazali dari Perikatan Nasional PN. Kembali kepada Faiz Syahira di sana, silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Saudara, banyak lagi perkembangan akan kami bawakan selepas ini. Terus setia bersama Berita Tengah Hari.
Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Seorang bayi perempuan berusia 40 hari mengalami pendarahan di bahagian kepala selepas dicampak ke lantai oleh bapa saudaranya. Kejadian berlaku di sebuah pangsapuri di Sungai Pinang pukul 3.30 petang semalam. Dalam kejadian itu, kakak kepada bayi tersebut yang berusia 3 tahun turut dicampak dari tingkat 1 kediaman keluarga berkenaan. Mangsa mengalami patah kaki dan cedera di mulut. Suspek berusia 29 tahun itu dipercayai mengelar pergelangan tangan sebelum mencederakan kedua-dua anak saudaranya. Lelaki itu mendakwa terdengar bisikan sebelum bertindak sedemikian. Suspek juga dipercayai sedang menerima rawatan tradisional kerana mengalami masalah kesihatan sejak 2 bulan lalu. Ketua Polis Daerah Timur, Asisten Komisioner Sofian Santung mengesahkan kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan iaitu cubaan bunuh. 31 kedai di Pekan Tubau di Bintulu musnah dalam kebakaran lewat malam tadi. Bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.53 malam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Christus Buson menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya bergegas ke lokasi kebakaran yang terletak 105 km dari balai tersebut. Sebaik tiba bomba mendapati blok kedai struktur tidak kekal itu telah musnah sepenuhnya. Bagaimanapun, kebakaran tidak menyebabkan korban atau kecederaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. 2 lelaki tempatan ditahan kerana disyaki menyeleweng diesel di stesen minyak Jalan Kampung Diu, Taiping, Perak semalam. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail memaklumkan operasi dijalankan hasil pemantauan dan intipan selama 2 minggu. Lelaki berusia 36 dan 48 tahun itu disyaki terlibat aktiviti pembelian minyak diesel menggunakan lori dan pacuan 4 roda secara berulang kali. Diesel berkenaan diisi ke dalam beberapa tung drum yang ditutup kain. Kedua-dua pemandu kenderaan tersebut tidak mempunyai kebenaran bertulis atau permit khas bagi membeli minyak berkenaan. 7 tung drum berisi kira-kira 1,320 liter diesel dan 2 buah kenderaan pacuan 4 roda disita. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah lebih RM108,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Pengeluar kereta nasional Proton meneruskan trajektori jualan meningkatnya pada bulan Julai dengan 13,326 unit dijual iaitu domestik dan ekspor. Angka ini merupakan peningkatan sebanyak 16.1% berbanding bulan Julai 2022 dan membantu meningkatkan jualan tahun sehingga kini YTD kepada 90,647 unit. Proton menerusi kenyataan berkata ini juga merupakan tempoh masa yang paling singkat syarikat telah melepasi 90,000 unit sejak 2012 dan penambahan 26.6% berbanding tahun sebelumnya. Pegangan pasaran bagi bulan Julai diramalkan pada 20.5% dengan pegangan pasaran YTD kini pada 21%. Pencapaian Proton berlatar belakangkan peningkatan jualan automotif setelah jumlah volum industri TIV dianggarkan sebanyak 64,864 unit untuk bulan Julai. Ini bersamaan dengan peningkatan 29.9% berbanding bulan yang sama pada tahun 2022 dan melonjakkan angka YTD sebanyak 12.9% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.
Ringgit memulakan sesi dagangan awal pagi tadi rendah berbanding dolar Amerika apabila indeks dolar Amerika DXY menunjukkan daya tahan dan terus mengukuh. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.55 berbanding dolar Amerika, berbanding dolar Singapura ringgit disebut pada 3.39 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.78 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.97 berbanding euro, manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.19. Bursa Malaysia bermula rendah dagangan pagi tadi mengambil petunjuk daripada prestasi lemah semalaman Wall Street yang terjejas oleh penurunan penarafan kredit Amerika Syarikat oleh Fitch. Indeks FBM KLCI susut 6.24 mata kepada 1,438.32 mata setakat pukul 12 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan UEMS meningkat 1.5 sen kepada 52 sen, diikuti Moda Jaya yang meningkat pada 3 sen kepada 4 sen dan MRCB naik 1.5 sen kepada 39 sen. Nestle pula muncul kaunter saham paling untung naik RM1.50 kepada RM133.50, manakala saham FNN bertambah 40 sen kepada RM25.30 dan Petronas Dagangan Berhad naik 28 sen kepada RM23. Beralih ke perkembangan luar negara, 20 orang maut apabila sebuah bot terbalik di perairan Uganda di Tasik Victoria. Kejadian berlaku sekitar pukul 5 pagi semalam. Polis tempatan mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan 9 orang berjaya diselamatkan. Kira-kira 34 orang dipercayai berada di atas bot itu yang membawa arang, ikan dan makanan segar. Punca kemalangan disebabkan muatan berlebihan dan cuaca buruk. Pihak polis turut meminta orang ramai yang mengembara di perairan supaya sentiasa memakai jaket keselamatan dan tidak melebihi had muatan bot. Polis meronda kawasan kejiranan bandar berhampiran ibu negara India berikutan rusuhan agama yang mengorbankan 6 orang setakat ini. Pergolakan bermula apabila perusuh membaling batu ke arah perarakan agama dan membakar kereta di daerah Noh sekitar 75 km di selatan New Delhi. Serangan pembakaran dan vandalisme berlaku pada petang berikutnya di bahagian berdekatan Gurugram. Perusuh kira-kira 200 orang bersenjatakan kayu dan batu merompak beberapa kedai dan membakar sebuah restoran. Seramai 116 telah ditangkap pihak polis. Pihak polis telah meningkatkan keselamatan di beberapa kawasan kejiranan sebagai langkah berjaga-jaga. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.